Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Rasid bin Masri akan membentangkan 3 kaedah mengeja Jawi, yaitu hukum darlung, hukum bukan darlung, dan kata pinjaman. Baiklah, kita masuk kepada hukum darlung. Hukum darlung teraplikasi apabila 2, 3 atau lebih suku kata dan suku kata akhir tersebut terbuka, yaitu a. Dan yang paling penting ialah suku kata akhir dimulai dengan huruf darlung, yaitu dal, ro, lam, waw, dan nga. Dan apabila suatu perkataan itu memenuhi hukum darlung, maka huruf alif perlu ditambah pada akhir perkataan. Sebagai contoh yang kami dapati daripada teks sajak merindui buku, yaitu perkataan suara yang terdapat pada perenggan 6 baris pertama. Oke. Seterusnya kita masuk kepada hukum bukan darlung atau hukum luar darlung. Hukum luar darlung sama seperti hukum darlung, mempunyai syarat-syarat seperti hukum darlung, tetapi dia digunakan apabila suatu perkataan itu mempunyai suku kata perakhir dan bunyi akhir vokal terbuka a, sama seperti hukum darlung. Dan biasanya hukum ini terpakai pada kata Melayu jati dan juga kata yang bukan berasal daripada bahasa Arab, kata Arab. Cuma yang membezakan kedua-dua hukum ini ialah hukum luar darlung pada suku kata akhir a digandingkan dengan huruf-huruf berikut, yaitu ba, ta, pa, nun, sin, nya, ca, ya, kaf, mim, dan ataupun jim. Bagaimana pula dengan hadamir? Contoh perkataan maha. Bukan, sebab perkataan huruf pada suku kata akhir yang bermula dengan huruf hadamir perlu ditambah untuk huruf alif, dan dia terkecuali pada kaidah hukum luar darlung ini. Oke, dan seterusnya apabila suatu perkataan itu memenuhi hukum luar darlung, maka huruf alif tidak perlu ditambah pada akhir perkataan. Sebagai contoh yang kita dapat perkataan kita, kaya ta'alif pada perenggan 1 baris 4, perenggan 3 baris 4, dan perenggan 6 baris 3. Dan perkataan sasa, baca, juga gema pada perenggan 4 baris ketiga. Dan huruf alif tidak perlu ditambah kecuali berlaku homogram. Seterusnya kita masuk pula kepada kaidah mengeja Jawi yang ketiga, yaitu kata pinjaman. Kata pinjaman yang pertama adalah bahasa Arab dan istilah agama. Apabila suatu kata itu meminjam bahasa Arab, maka kata bahasa Arab yang menjadi istilah agama hendaklah dieja seperti kata asalnya. Jadi kita tidak boleh mengeja mengikut huruf rumi Melayu, kata Melayu, tapi kena copy bulat-bulat, kena tiru bulat-bulat perkataan daripada kata bahasa Arab itu sendiri. Dan kata bahasa Arab yang lazim dieja mengikut bahasa Melayu yang lazim. Oke, contoh yang kami dapat daripada teks adalah perkataan kalbu, perenggan 3 baris 1. Untuk makluman, kini perkataan kalbu merupakan perkataan Arab yang telah diserap ke dalam bahasa Melayu dan dieja dengan KAL biu dalam rumi, bukan lagi QAL biu, karena namun pada ejaan Jawi huruf qaf pada awal perkataan kalbu masih dikekalkan agar tidak mengubah makna perkataan. Dan contoh yang kedua, kusyuk pada perenggan 3 baris 3, insan, akal, nikmat, syahdu, fakir, dan hikmat. Berikut adalah contoh-contoh kata pinjaman daripada bahasa Arab. Oke, seterusnya kita masuk pada kata pinjaman bahasa Inggris. Kata pinjaman daripada bahasa asing hendaklah dikekalkan bentuk bunyinya setelah sedikit penyelarasan dengan kaidah ejaan bahasa Melayu. Oke, bagi pinjaman bahasa Inggris, bunyi glotal dilambangkan dengan huruf qaf. Contoh check. Check kan pinjaman daripada bahasa Inggris, maka pada huruf check, ca, ya, kaf. Kita akan guna kaf. Bunyi glotal. Bunyi glotal adalah bunyi-bunyi yang lahir daripada pita suara tenggorok dan dieja dalam tulisan Jawi tulisan Nurumi menggunakan huruf K. Contohnya minda pada perenggan keempat dan baris kedua, dan perkataan simfoni pada perenggan 4 baris 4. Baiklah, dan yang terakhir adalah kata pinjaman bahasa Spanyol. Menariknya dalam teks sajak merindui buku nukilan S. Ahmad Said terdapat kata pinjaman bahasa Spanyol.
Sama juga seperti kata pinjaman bahasa Inggris, yakni kata pinjaman daripada bahasa asing hendaklah dikekalkan bentuk bunyinya serta sedikit penyelarasan dengan kaedah ejaan bahasa Melayu. Contoh yang kita dapat daripada teks adalah perkataan vista yang terletak pada perenggan 2 baris ketiga. Untuk makluman, perkataan vista bermaksud penglihatan, pemandangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Syuhada binti Amsyur akan membentangkan dua kaidah Jawi yang terdapat dalam sajak Merindu Ibuku daripada E. Samad Said, yaitu perkataan satu suku kata dan penggunaan huruf hamzah. Baiklah, kita masuk kepada kaidah perkataan satu suku kata. Kaidah ini terbagi kepada dua jenis, yaitu perkataan yang terdiri daripada satu suku kata dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggris yang tidak perlu ditulis huruf alif pada tengah suku kata tersebut. Jenis kedua yaitu setiap suku kata yang dimulai dengan huruf waw hendaklah diikuti dengan huruf alif di tengahnya. Bagi contoh dua, berikut merupakan contoh. Wang dalam tulisan Jawi dieja dengan huruf waw. Oleh itu ejaan wang pada tulisan Jawi ialah waw alif nga, yaitu hadirnya huruf alif. Bagi jenis pertama pula, ini terdapat dalam sajak, yaitu contohnya tak pada rangkap 1 baris 4. Perkataan tak atau suku kata tak ini dieja dengan tak kof tanpa ada huruf alif di tengahnya. Seterusnya kita masuk kepada penggunaan huruf hamzah. Penggunaan huruf hamzah yang pertama ialah penggunaan huruf hamzah 3/4. Huruf hamzah 3/4 ini digunakan untuk mengeja kata selain daripada yang berasal daripada bahasa Arab. Mengapa namanya hamzah 3/4? Karena kedudukan hamzah itu adalah 3/4 daripada huruf alif. Kegunaan hamzah 3/4 ini adalah sebagai pemisah antara dua huruf vokal seperti alif dengan ya, alif dengan waw, dan waw dengan ya. Antara contoh yang terdapat dalam sajak itu ialah perkataan melalui yang terdapat pada rangkap 5 baris kedua. Perkataan ini dianggap sebagai hamzah 3/4 karena mempunyai imbuhan akhiran i selepas huruf yu, yaitu pertumbuhan antara huruf waw dengan ya. Oleh itu, kedudukan hamzah adalah pada 3/4 daripada huruf alif. Seterusnya kita masuk kepada penggunaan huruf hamzah yang kedua, yaitu hamzah berumah. Hamzah berumah ini digunakan dalam kata pinjaman bahasa Arab. Selain itu, hamzah berubah ini juga digunakan sebagai lambang i pepet dalam pola suku kata tertutup seperti perkataan frekuensi. Berikut merupakan contoh. Contoh frekuensi, kita dapat lihat di sini huruf hamzah itu mempunyai rumah sendiri. Antara contoh yang penggunaan huruf hamzah berumah yang terdapat dalam sajak ini ialah perkataan gairah. Perkataan gairah pada rangkap 6 baris 3 adalah merupakan perkataan pinjaman bahasa Arab. Oleh itu, ejaan Jawinya mengandungi hamzah berumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Puan Khadijah. Saya Muhammad Adli Aikal bin Muhammad Fauzi pada hari ini akan membentangkan dua kaedah mengeja Jawi, iaitu homograf dan juga diftong. Seterusnya saya akan sambung dalam tajuk homograf. Sebelum itu, mari kita berkenalan dengan apa itu homograf. Homograf ialah kata yang mempunyai ejaan yang sama tetapi sebutan yang berlainan. Homograf boleh dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu homograf hakiki dan homograf tidak hakiki. Homograf hakiki ialah homograf yang mempunyai ejaan yang sama tetapi tidak boleh ditambah huruf alif, manakala homograf tidak hakiki adalah ejaan yang terdapat dua vokal
iaitu A dan E pepet yang hadir dalam sistem ejaan Jawi. Untuk mengelakkan kekeliruan tersebut, huruf alif ditulis untuk perkataan yang menggunakan vokal A. Jika terdapat perkataan tersebut boleh mengubah maknanya. Kami menyediakan contoh homograf yang ada dalam sajak Merindu Buku karya A. Samad Said. Homograf yang ada di dalam karya ini iaitu Gema yang dieja dengan ejaan Ga, Ya, Mim, iaitu sama dengan ejaan Jim. Jim juga dieja dengan Ga, Ya, Mim. Homograf ini dikategorikan sebagai homograf hakiki kerana ia mempunyai ejaan yang sama tetapi sebutan dan makna yang berbeza. Baiklah, seterusnya kita akan pergi kepada kaedah mengeja Jawi yang seterusnya iaitu diftong. Diftong bermakna gabungan dua bunyi vokal yang disebut dalam satu suku kata akibat perubahan kedudukan lidah seperti ai, au dan oi. Diftong boleh terletak pada awal perkataan, di tengah kata dan di akhir kata. Baiklah, di sini kami menyediakan satu contoh diftong yang terdapat dalam sajak Merindu Buku karya A. Samad Said, iaitu perkataan denai. Denai menggunakan kaedah diftong di mana I di akhir kata dieja dengan menggunakan alif ya. Assalamualaikum, hai. Saya Nurul Arbiatul Syafika akan membentangkan 3 kaedah mengeja Jawi iaitu hukum kaga, imbuhan awalan ber, ter, dan per, serta imbuhan akhiran an. Seterusnya kita akan melihat hukum ka dan ga. Hukum ini melibatkan perkataan yang berakhir dengan bunyi ka atau ga. Huruf ka dan ga pada suku kata terakhir perkataan tidak perlu diberi alif. Sebagai contoh, perkataan yang terdapat dalam sajak ialah pustaka, aneka, dan juga. Seperti yang kita dapat lihat, ketiga-tiga perkataan ini tidak diberi huruf alif selepas huruf ka dan ga. Selanjutnya kita akan pergi ke imbuhan awalan ber, ter, dan per. Apabila imbuhan awalan ber, ter, atau per bertemu dengan kata dasar yang bermula dengan huruf alif, maka huruf alif pada kata dasar itu haruslah dikekalkan. Contohnya, perkataan terasuh. Ter merupakan imbuhan awalan dan asuh merupakan kata dasar. Alif pada asuh dikekalkan apabila imbuhan awalan itu digabungkan. Kaedah mengeja Jawi yang terakhir yang terdapat dalam sajak Merindui Buku nukilan A. Samad Said ialah imbuhan akhiran an. Dalam kaedah ini, terdapat 3 cara untuk menulis imbuhan akhiran an pada suatu kata dasar. Yang pertama, huruf alif dan nun ditulis pada kata dasar yang diakhiri dengan huruf waw. Yang kedua, kata dasar yang diakhiri dengan huruf alif ditulis dengan cara menambahkan huruf alif dengan hamzah kecil di atasnya dan nun. Cara yang ketiga pula, kata dasar yang berakhir dengan huruf selain daripada huruf waw dan alif hanya perlu ditambahkan dengan huruf nun. Dalam sajak ini hanya terdapat cara yang ketiga, yaitu dengan menambahkan huruf nun sahaja. Contohnya, perkataan himpunan dan tapisan. Itu sahaja pembentangan dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.